Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam reformasi. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengacara majlis yang berhormat Saudari Fadlina, Ketua Wanita Keadilan, yang berhormat Saudara Adam, Ketua Angkatan Muda Keadilan, Saudari Juwariah, Timbalan Ketua Wanita, Saudara Kamil, Timbalan Ketua Angkatan Muda, keseluruhan kepimpinan sayap-sayap wanita dan Angkatan Muda lagi, saudara-saudari perwakilan, pemerhati, sahabat-sahabat media, saudara-saudari yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, ini adalah Kongres Wanita dan Angkatan Muda pusat yang saya ingat paling gempak pernah dibuat dalam sejarah parti ini. Tempatnya sudah cantik, sudah selesa. Yang akan menjadi hakim lepas ini ialah sama ada kupasan perbahasan saudara-saudari itu sama taraf dengan tempat yang ada pada hari ini. Alhamdulillah, saya ingat ini kali pertama Kongres Angkatan Muda dan Wanita dirasmikan oleh seorang timbalan presiden yang asalnya daripada sayap Angkatan Muda. Walaupun saya mungkin tidak nampak muda, tapi saya adalah timbalan presiden pertama yang bermula dengan sayap parti. Sebelum itu dulu dikenali sebagai Pemuda Keadilan, sebelum parti bergabung dengan Parti Rakyat Malaysia tahun 2003. Dan sepanjang 24 tahun yang lepas, sudah tentu saya menjadi saksi sendiri bagaimana banyak berbezanya dulu dan sekarang. Saya pernah bermula di dalam parti sebagai Ketua Biro Pemuda Keadilan, pada ketika itu sebagai Ketua Biro Antarabangsa. Kerana pada awal tahun 98-99, tumpuan parti adalah untuk kita menjalankan kempen Free Anwar Campaign di luar negara. Dan pada ketika itu tak ramai orang berada di luar negara. Saya sudah pun bekerja di London. Jadi antara fokus Pemuda Keadilan, Angkatan Muda pada ketika itu, misi kami ialah untuk memastikan kisah Anwar Ibrahim ini tidak dimatikan. Dan oleh kerana media dikawal di dalam negara pada ketika itu, jalan yang paling sesuai ialah dengan membawa cerita itu ke seluruh dunia. Dan pada umur yang muda, selain daripada saya dan rakan-rakan yang lain yang bertebaran di seluruh dunia, pada usia 21, 22, kami perlu membawa kes-kes Datuk Seri Anwar ke Parlimen asing, berjumpa dengan menteri-menteri asing. Dalam pada masa yang sama, pimpinan Pemuda Keadilan Wanita pada ketika itu menggerakkan parti di dalam negara bertempur dengan pemerintah pada ketika itu. Saya juga pernah menjadi bendahari pemuda dan saya tahu betapa sengkitnya pada ketika itu. Dan zaman yang berubah itu bermakna kalau kami dahulu awal-awal tahun, kalau kita nak buat di tempat yang besar begini pun, akan ada orang yang protes di kalangan pimpinan pemuda dan wanita pada ketika itu, kerana dia takut habis duit.
Kerana lebih baik wang itu pada ketika itu oleh kerana singkitnya sayap-sayap angkatan muda dan wanita pada ketika itu, setiap RM1 itu lebih baik dijimatkan untuk kita menggerakkan kawan-kawan di bawah. Saya sebut semua ini supaya kita jangan hilang perspektif dan konteks. Memang resam mana-mana organisasi bahawa keadaan berubah daripada satu zaman ke satu zaman. Alhamdulillah untuk kita, perubahan itu ke arah perubahan yang lebih baik, lebih selesa. Daripada pembangkang di jalanan kemudian menjadi kerajaan di beberapa buah negeri, kemudian sekarang menjadi kerajaan pusat. Kita ada pimpinan kanan daripada sayap wanita dan juga angkatan muda yang menjadi sebahagian daripada tugasan penting dalam kerajaan. Saudari Fadlina memegang bagi saya portfolio yang paling penting, lebih penting daripada portfolio ekonomi, iaitu pendidikan. Saudara Adam memegang portfolio belia dan sukan dalam keadaan kita memerlukan sokongan muda dan pengisian kepada generasi muda, generasi millennials dan Gen Z yang sekarang ini cabarannya sangat berbeza dengan cabaran semasa saya berada di umur saudara-saudari. Tapi cabaran bila ada perubahan dan keselesaan, cabarannya juga berubah-ubah. Walaupun dahulu generasi pertama angkatan muda keadilan seperti saya singkit, susah, tidak ada jawatan, tapi kami berada di zaman yang mana sokongan anak muda itu hampir 100% dengan keadilan. Nurin duk angguk-angguk, dia perasan muda. Zaman dulu begitu mudah untuk kita mendapatkan sukarelawan ataupun anak muda wanita yang akan tampil ke depan untuk menyertai parti. Malah pengalaman saya sendiri begitulah bagaimana saya terjebak dengan parti. Bukan sebab politik, bukan sebab kerajaan, tetapi atas rasa kesedaran pada ketika itu disebab golongan besar orang muda bahawa melihatkan perkara yang berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, kalau itu boleh berlaku kepada seorang timbalan Perdana Menteri, maka ia boleh berlaku kepada kami semua. Kalaupun kami tidak boleh mengubah keadaan, paling kurang kami menyumbang sedikit. Sebab itu masa awal parti begitu mudah untuk membina parti ini, dan ia dibina daripada kalangan anak muda dan juga wanita muda pada ketika itu. Pada ketika itu, peristiwa reformasi mencetuskan apa yang kita boleh panggil satu political awakening di kalangan anak-anak muda dan wanita muda. Mereka melihat masa depan dan mereka mengatakan bahawa kami tidak mahu membesar dan mengambil alih kerajaan dalam suasana yang seperti ini. Maka soal keadilan, soal social justice adalah sesuatu yang menjadi bualan. Sebab itu sementara kami susah, tapi kami lebih senang daripada saudara-saudari sekarang, kerana yang datang mengetuk pintu dan menawarkan khidmat itu adalah dalam ribuan setiap bulan. Malah kalau dari segi soal wang, semasa dahulu tidak pernah orang tanya parti apa parti nak bagi. Kami potong gaji sendiri, dan selalu yang jadi mangsa ialah mereka yang bekerja di pihak swasta, termasuklah orang macam saya. Kerana bukan soal, masa itu tak timbul sangat soal sayang parti, soal nak jadi kerajaan. Kita sebagai kawan-kawan sekumpulan anak muda menyertai satu gerakan massa rakyat.
Dan kawan-kawan kita ini ada yang hidup senang sebab dia profesional, ada yang hidup susah kerana sebagai sebuah gerakan massa pada ketika itu kita ada macam-macam, daripada yang basuh cuci kereta, daripada petani kepada peguam. Jadi akhirnya kami sama-sama kumpul duit kerana anak orang itu tak ada duit untuk beli susu. Jadi walaupun kami susah masa itu, ada banyak juga yang kami senang berbanding dengan saudara-saudara. Kami tak pening kepala soal wang, kami tak pening kepala soal jawatan. Yang kami pening kepala pun kena kejar dengan FRU, itu saja. Cabaran saudara-saudari berbeza. Pertamanya, saudara-saudari memegang amanah ini daripada peringkat cabang sampailah pusat dalam keadaan sebahagian besar anak muda tidak menyokong kita. Seperti mana tahun 1999 dahulu, political awakeningnya dicetuskan oleh reformasi, oleh kemahuan melihat satu kerajaan dan masyarakat yang berteraskan keadilan sosial, pentadbiran yang lebih cekap, tidak ada korupsi. Keadaannya berubah dalam tempoh 2-3 tahun yang lepas. Dan cabaran itu bukan hanya cabaran di Malaysia, ini cabaran satu dunia. Ini cabaran mengenai kumpulan anak muda, wanita dan lelaki yang sudah berada di akhir satu sistem politik dan masyarakat yang telah umurnya hampir 80 tahun selepas Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua, dunia menyaksikan pertumbuhan yang rancak. Pada ketika itu kekayaan di seluruh dunia melimpah ruah selepas perang. Dan kerajaan boleh secara berterusan menerbitkan hutang, mengambil wang di seluruh dunia untuk membina kembali masyarakat yang rosak dan hancur selepas perang. Limpahan itu sampai ke Malaysia sendiri. Sebab itu tahun-tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an kita mendapat laba daripada limpahan ekonomi itu. Sebab itu orang kata baby boomer, Gen X, perangai dia lain daripada millennials dan Gen Z. Zaman saudara-saudari ialah zaman yang dunia kini sedang berubah, yang akan menentukan corak dunia dan masyarakat dalam tempoh 100 tahun akan datang. Hegemoni beberapa negara barat tertentu semakin kuat. Kuasa-kuasa tradisional dan juga sistem ekonomi dan masyarakat tradisional dicabar. Dan dunia yang saudara-saudari akan tua akan berbeza daripada dunia yang saya lalui. Akibatnya ada kesenjangan yang besar. Anak muda oleh kerana ketersambungan digital yang ada melalui social media, maklumat senang diperolehi dan mereka boleh membandingkan dan ada satu jangkaan. Kalau saya datang daripada begini, ijazahnya begini, latar belakang begini, maka itu kehidupan yang saya patut dapat. Beza dengan kami dahulu. Kebanyakan daripada kami TV pun tak ada tu. Akhirnya saudara-saudari berdepan dengan satu kumpulan yang memang akan meletakkan harapan yang menggunung tinggi kepada kerajaan. Mereka tidak boleh menunggu lama. Mereka perlukan hasil yang segera dan mereka mempunyai kesabaran yang terhad. Yang selalu kita sebut, kalau golongan muda sekarang akibat ketersambungan digital itu, golongan muda yang menjadi cabaran saudara-saudari
adalah golongan yang mempunyai short attention span. Kita menjadi kerajaan di tengah-tengah perubahan sosio-budaya masyarakat dunia ini yang Malaysia pun tidak dikecualikan. Saudara-saudari berbeza dengan kami, berhadapan dengan satu kumpulan muda, baik wanita, baik yang anak muda lelaki, yang political awakeningnya datang daripada rasa tidak puas hati. Dan dalam keadaan mana-mana kerajaan di dunia sekarang berdepan dengan cabaran perubahan ekonomi itu, maka yang menjadi pembangkang akan mendapat kelebihan, kerana apa yang pembangkang perlu lakukan hanyalah mengapi-ngapikan rasa tidak puas hati. Jadi itu cabaran saudara-saudari. Sebab itu saya selalu sebut, Allah itu adil. Saya selalulah dalam tempoh 23 tahun yang lepas, terutamanya yang muda, pimpinan yang muda akan datang tanya saya, macam mana saya nak jadi wakil rakyat umur 25 tahun? Macam mana saya nak naik? Kenapa itu, kenapa ini? Kalau ada lepas ini yang datang tanya saya akan bagi jawapan terus kat sini supaya tak payah tanya saya. Selalunya peraturan dan ketetapan yang Allah telah bagi itu adalah adil. Ada yang jadi wakil rakyat pada umur muda dan menjadi idola kepada rakan-rakan dalam angkatan muda dan wanita. Saudara-saudari tahu bahawa cabaran dan ujian mereka itu datang lebih awal. Kalau mereka berdaya, alhamdulillah. Tapi berapa ramai yang berdaya? Kerana bila menjadi wakil rakyat, pimpinan pada usia yang muda, harapan dan tekanan itu lebih tinggi sebenarnya. Jadi kalau anda tidak bersedia dari segi kecekapan, tuntasnya idea, matangnya kita mengendalikan rakan-rakan dan organisasi, bukan sahaja saudara-saudari menghancurkan organisasi yang saudara-saudari pimpin, tetapi saudara-saudari boleh menoktahkan kerjaya politik saudara-saudari lebih awal. Berapa ramai daripada pimpinan pemuda keadilan generasi pertama dahulu yang kekal dalam hati sekarang? Tak ramai, saudara-saudari. Kalau di kepimpinan pusat, saya ingat, kalau kepimpinan atas, tinggal saya dengan saudara Saifuddin. Saudara Saifuddin timbalan ketua pemuda, saya bendahari pemuda. Yang lain semua dah tak ada. Sama ada dia tercicir, dia habis gas awal, dia putus asa, dia kecewa, dia masuk parti lain, dia serik dah dengan politik dan lain-lain. Sebab itu saya balik kepada soal ketentuan Allah itu sebenarnya adil. Kami yang dulu susah untuk menggerakkan parti, tapi senang meyakinkan rakyat. Kerana situasi masyarakat pada ketika itu, bukanlah nak kata yang dulu hebat, yang sekarang tak hebat. Kita diberikan kelebihan dan diuji secara adil dari satu zaman ke satu zaman. Kalau yang dulu diuji dengan kepayahan, kesusahan, masuk penjara. Sebab tu saya tak suka sangat nak ulang yang dulu-dulu, zaman dulu macam mana orang dulu kena pukul saya. Bukanlah saya tak suka nostalgia reformasi, tapi saya faham cabaran saudara-saudari adalah berbeza dari satu zaman ke satu zaman. Saudara-saudari ada kelebihan, tapi cabarannya itu juga besar. Sebab itu satu-satunya perkara yang boleh memegang saudara-saudari di dalam parti, satu-satunya asas yang boleh membantu saudara-saudari menjadi pemimpin dan penggerak yang berkesan dengan tanggungjawab yang diberikan kepada saudara-saudari adalah idealisme saudara-saudari di masa muda. Mungkin
tak ramai yang bercakap tentang idealisme sekarang. Sebab parti dah umur 24 tahun. Kita dah pernah jadi kerajaan negeri, kerajaan daripada 2008. Berapa ramai daripada kalangan pimpinan angkatan muda, wanita daripada semua peringkat yang telah mendapat peluang dan mandat untuk menjadi pemimpin dan memegang jawatan. Jadi saya faham fokusnya itu lebih kepada perkara itu, dan kita tidak mahu bercakap sangat soal idealisme ini. Tapi saudara-saudari, cabaran yang saudara-saudari ada itu besar. Terutamanya cabaran berdepan dengan masyarakat yang tidak semuanya menyokong saudara-saudari. Hanya idealisme sahaja yang boleh menguatkan azam saudara-saudari untuk terus bergerak, terus membina kekuatan, terus menyantuni rakyat, terus membawa idea baru yang kreatif, terus memastikan angkatan muda dan wanita menjadi tonggak-tonggak kekuatan kepada parti. Jadi lepas tepuk, saya nak tanya terutamanya kepada yang muda, sebab saudara-saudari ini terutamanya yang di bawah umur 30 tahun, dan ada juga yang lebih daripada itu. Saya anggap saudara-saudari adalah generasi ketiga di dalam wanita dan angkatan muda. Generasi pertama hasil ledakan political awakening tahun 1998-99. Yang itu ada yang dah mati, ada yang macam-macam lah, dah jadi datuk orang pun ada, dah tak muda. Kemudian generasi yang kedua ialah generasi 2008 yang menyertai keadilan atas political awakening dengan janji dan prospek perubahan yang boleh dibawa di dalam negara ini apabila Pakatan Rakyat pada ketika itu berjaya menidakkan majoriti 2/3 UMNO Barisan Nasional dan menguasai 5 buah negeri. Kita boleh nampak ada satu lonjakan penyertaan generasi baru. Itu generasi kedua, berbeza dengan generasi yang pertama. Dan ada di kalangan saudara-saudari, dan banyak yang akan terus menyertai wanita dan angkatan muda selepas ini adalah generasi yang ketiga, iaitu yang mendapat ledakan political awakening selepas Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Jadi saya lontarkan ini kepada perwakilan, kepada kepimpinan sayap wanita dan angkatan muda. Apa idealisme yang menyebabkan saudara-saudari menyertai parti? Soalan itu adalah soalan yang tonggak. Kalau tidak dikupas dan ditanam dengan baik, percayalah saudara-saudari, kuasa itu datang dan pergi. Jawatan itu adalah satu beban. Satu hari beban itu akan diambil daripada kita. Kalau political awakening adalah kerana melihat kerajaan ataupun flavor of the day, maka saudara-saudari, tak susah untuk orang yang hari ini menyertai satu parti kerana mereka ada dalam kerajaan untuk beralih ke parti yang lain apabila ada kerajaan baru. Ia tidak cukup kuat untuk kita memegang perjuangan kita. Sebab itu saudara-saudari, kalau saya ada satu mesej saja untuk perwakilan dan keseluruhan kepimpinan angkatan muda dan wanita pada hari ini, ialah supaya kita melihat kembali sebenarnya apa idealisme kita dan kenapa kita menyertai parti. Kalau saya lontarkan kepada saudara-saudari,
saudara-saudara menyertai parti yang tidak semestinya mendapat sokongan padu daripada kumpulan umur saudara-saudara sekarang. Kepada yang Melayu, saudara-saudari berhadapan dengan cabaran getir untuk meyakinkan kumpulan besar anak muda. Kalau idealisme ialah mengenai pangkat, kedudukan, kerjaya, jawatan, berapa kerat sangat yang akan mendapat peluang itu. Dan kalau pun dapat peluang itu, berapa kerat sangat yang boleh tahan dan boleh memikul cabaran-cabaran itu tanpa rasa kecewa. Kerana kita bukan zaman dulu-dulu. Zaman dulu ada jawatan kerajaan, maknanya kaya raya. Zaman sekarang kalau ada jawatan kerajaan, kamu salah sedikit, bukan saja pihak berkuasa akan tangkap, parti akan buang kamu. Kalau dulu mendapat jawatan dalam kerajaan pada umur yang muda bermakna kerjaya yang baik, kerana kerajaan itu akan kekal 20-30 tahun akan datang. Zaman sekarang kerajaan tak tentu kekal lebih daripada 2 penggal. Kalau kamu dapat jawatan, kamu nakal, dan itu sebab kamu berada dalam parti ini, memang senang 5 tahun lepas itu duduk kat dalam. Jadi kepada kita semua yang belum bertanya soalan-soalan itu, saya hanya minta satu saja, tanya soalan itu. Kenapa sebenarnya kita berada di dalam parti ini? Kerana satu hari nanti saudara-saudari juga akan jadi tua macam saya. Dan saya melihat generasi saya banyak yang tercicir, banyak yang tumpas, banyak yang ambil jalan singkat, salah jalan singkat, lompat parti lain, akhirnya kesian. Ini kawan-kawan semua. Saya ada simpati kepada mereka yang macam ini, tapi nak buat macam mana? Kamu tidak sabar. Kamu ambil jalan pintas, dan dia tidak sabar dan ambil jalan pintas, kerana idealisme dia itu tidak kuat sekali-sekali. Kalau idealisme saudara-saudari betul, dan saya tak tahu sebenarnya, saya tak tahu sebenarnya apa idealisme generasi muda sekarang. Kalau idealisme itu betul, maka marilah cabaran yang macam mana, susah macam mana pun, insya-Allah daripada idealisme itulah bercambah kreativiti. Idealisme itu akan membuatkan saudara-saudari kental mencari jalan, gagah. Saudara-saudari tak takut kepada apa-apa. Cabaran itu dilihat sebagai kelebihan. Dan begitulah macam mana parti ini dibina daripada awal. Kekurangan yang ada di peringkat kita, tak ada wang, tak mewah, susah, yang itulah mencambahkan idea kita macam mana kita nak menyelesaikan kekangan-kekangan itu. Kerana kita ada idealisme yang kuat, kita nak tengok wawasan kita itu mengubah masyarakat. Sebab itulah keadilan selalunya sebelum ini menjadi pendepan kepada gaya dan corak politik baru di negara ini. Dulu zaman angkatan muda generasi pertama, wanita generasi pertama, cabaran paling utama apa dia dengan masyarakat? Maklumat. Susah untuk kita sampaikan maklumat, pada masa itu media dikawal. Apa kita buat? Sebab itu keadilan pada ketika itu mendepani sebenarnya aplikasi IT di dalam politik. Tahun 98-99 dahulu, blok-blok yang ada. Masa itu buat blok bukan macam zaman sekarang. Nak buat blok kena jadi software engineer sebab kena kod sendiri, kena tahu coding. Zaman sekarang ini senang je pergi membebel dekat Facebook.
Zaman dulu kena buat blog. Jadi kita tak ada pilihan, kita kena cari yang muda-muda, yakinkan mereka, latih mereka untuk buat blog. Yang di bawah ini jentera, wanita dan angkatan muda, daripada blog itu dia akan print dan masa ceramah dibagi ke orang. Tak dibayar, pakai duit sendiri. Sama juga selepas 2008 ke arah 2013, memang keadilan parti pertama yang menggunakan social media untuk berkempen. Kita parti pertama yang menggunakan live Facebook untuk berkempen. Sebab kepayahan pada ketika itu, dia mencambahkan kreativiti, mencambahkan usaha, kerana kita sayang kepada perjuangan. Itu cabaran saudara-saudara sekarang. Kita sering bercakap soal komunikasi. Saya kadang-kadang kesian dekat Fahmi Fadzil, sebab memang tak cukup tangan. Dan saya faham bila sudah jadi kerajaan, wartawan pernah tanya saya, kenapa bila jadi kerajaan ni nampak macam defensif? Sebahagian sebabnya ialah kerana memang lumrah mana-mana parti politik bila dia jadi kerajaan, penyokong dia tu rasa selesa. Kalau dulu tiap-tiap hari kita bangun, kita menyampah tengok lawan kita, jadi tak payah disuruh, tak payah dibayar, tak payah dilatih, kita pandai-pandai sendiri buat. Kalau kita kerja 10 jam sehari, 1 jam kita pastikan kita mesti ni komen. Semua kita rasa kita kena ubah. Mana-mana parti bila dia jadi kerajaan, dia jadi reverse. Sebab apa? Sebab kita dah tak marah. Kawan kita jadi menteri, presiden kita jadi timbalan, jadi Perdana Menteri. Kemudian kita bangun ni, kita mula tumpu kepada benda-benda lain yang kita tak buat dah yang dulu. Yang bersatu, yang pas itu balik. Dulu dia kerajaan dia macam tu. Sekarang dia nak mencukupkan jumlah dia ni, maka tiap-tiap hari lah dibuat bising. Benda yang tak betul pun dia kata, benda yang tak wujud pun dia kata. Kita tak boleh bergantung kepada jentera kerajaan semata-mata. Kalau dulu kita boleh menang semasa kita susah di luar kerajaan, kenapa sekarang bila kita dalam kerajaan kita rasa semua susah? Sebab itu dia kembali kepada idealism, saudara-saudara. Dan daripada idealism itu diperlukan dua lagi perkara yang saya ingin lontarkan kepada kepimpinan wanita dan angkatan ini. Idealism saja, tetapi tidak ada kekuatan organisasi, dan juga yang paling penting, kelebihan bakat, gerakan itu tak ke mana. Idealism bagus, dia akan menarik orang awal, tetapi jumlah yang ramai tetapi tidak disusun dengan baik, tanpa kepimpinan dan bakat yang membuka jalan dan memberi gambaran masa depan, idealism itu tak ke mana-mana. Nak tahu parti mana? Pas. Memang daripada tahun 1951, dari segi idealismnya dia ada yang paling jelas, Islam. Dia kata lah, sokongan paling lama memang betul. Sebab itu pas apa-apa pun dia tunjukkan semua orang penuh satu stadium. Tapi kita pun nak lama dengan PAS. 2 hari sebelum pilihan raya 100,000 masuk pilihan raya, kalah. Sebab idealism sahaja tanpa kekuatan organisasi dan juga bakat kepimpinan yang baik, itu tak boleh menerjemahkan idealism kepada keberkesanan kita membawa perubahan kepada rakyat. Jadi saya nak tanya kepada perwakilan, kepada kepimpinan wanita dan angkatan muda,
Organisasi saya ingat itu memang perkara yang kita bincang tiap-tiap hari. Kalau dalam parti ni daripada dulu soal ranting, soal cabang, dan saya rasa dari segi kemahiran menguruskan parti lebih baik daripada satu zaman ke satu zaman. Yang saya bimbang ialah bakat-bakat kepimpinan yang perlu diasuh daripada sekarang yang ada. Kalau yang ada di dalam atas pentas ini, saudara-saudari mungkin hebat duduk atas pentas, tapi angkatan muda umur 35 tahun dah, lepas sudah jadi tua. Dan saya boleh sebut di sini, saudari Fadlina ada, saudara Adam ada, di dalam jawatan kuasa calon. Seboleh yang mana atas tugas saya sebagai pengurusi jawatan kuasa calon parti, memang seboleh yang kemampuan saya nak tengok lebih ramai calon wanita, saya nak tengok lebih ramai calon angkatan muda. Jangan takut lagi, jangan takut lagi, ayat tak habis lagi ni, ayat tak habis lagi. Saya nak, memang betul. Sebab saya datang daripada asas itu, saya datang daripada angkatan muda. Tapi saudara-saudari, saya juga ada tanggungjawab bukan sahaja kepada pimpinan lain dalam parti, saya ada tanggungjawab kepada rakyat. Tapisan itu berlaku di peringkat kami di jawatan kuasa calon. Dan senarai akhir itu saya yang kena bawa kepada Datuk Seri Anwar. Saudara-saudari, kalau contohnya, ini mungkin ramai yang kurang selesa lah, tapi bila masa saya bagi ucapan yang orang selesa, orang tak pernah selesa dengan ucapan saya. Kalau ada 3 calon, satu calon angkatan muda, satu calon daripada luar, tokoh besar yang nak masuk, yang kita rasa akan boleh bawa nama yang bagus, satu calon pimpinan veteran parti yang dah 20 tahun yang menyumbang. Walaupun saya tahu sebolehnya saya nak bagi, tapi kalau beza dari segi kesediaan, kematangan, watak, kemampuan melaksanakan tugas itu beza sangat, susah saya sendiri. Jadi saya nak tanya balik, kenapa dulu-dulu banyak tokoh-tokoh muda, wanita dan angkatan muda yang dilihat mendapat peluang lebih awal? Kenapa? Satu sebabnya kerana tak ramai orang yang nak ke depan dalam parti, sebab dia kira parti ni takkan menang. Ini kalau bertanding ni nak hilang deposit saja. Jadi akhirnya tak cukup calon, maka lebih ramai lah yang dikedepankan. Tapi satu lagi sebabnya ialah pada pandangan peribadi saya, oleh kerana ledakan political awakening yang menghasilkan idealisme yang kuat pada zaman awal parti penubuhan dahulu, sebahagian besar daripada pimpinan awal parti dulu, wanita dan angkatan muda, adalah profesional. Saya ingat dalam exco pertama Pemuda Keadilan pada ketika itu ada 4 orang lulusan Cambridge. 4 orang lulusan Cambridge. Lebih daripada separuh adalah profesional di peringkat jawatan pengurus ke atas. Jadi bila kita nak meletakkan, kalau wanita saya ingat macam itu masa itu, kebanyakannya adalah daripada NGO yang berjawatan dan juga berpengalaman luas. Jadi bila kita nak letakkan itu, dia memang mudah kerana tak ada yang mempersoalkan kenapa kau letak dia ni, kan sepatutnya orang ni lagi lama, orang ni lagi besar. Itu cabaran saudara-saudari sekarang, kerana parti dah lama, sekarang dah jadi kerajaan pusat, makin ramai orang nak masuk, lagi pening kepala kami di jawatan kuasa calon. Tapi saya bimbang begini, saya bimbang begini. Saya tak rasa pimpinan yang ada dalam parti sekarang ni boleh kekal sampai umur 70-80 tahun. Saya daripada Datuk Seri lah, Datuk Seri Anwar dia dah 70 tahun. Tapi kalau tengok umur kan,
Presiden parti 76 tahun. Saya timbalan presiden umur 40. Naik presiden semua awal 40. Dan kami tak ada masa yang lumayan ataupun lagi lama. Saya pun tak ada. Saya tak rasa saya akan kekal sampai umur 60 lebih ni, tak ada lah. Aku pun nak buat benda lain juga. Sedangkan cabaran saudara-saudari dan cabaran parti sekarang ialah semasa kami umur 30-an dan 40-an mendapat mandat dan tanggungjawab jadi pemimpin kanan parti, jadi pemimpin kanan kerajaan, kami telah melalui lebih 20 tahun asam garam kena bakar dalam parti. Dan juga kami telah ada 20 tahun pengalaman kerja, kerjaya masing-masing. Jadi parti ada 20 tahun untuk menyediakan barisan kepimpinan ini. Jadi bila kita ambil alih kerajaan, maka ada sedikit ruang yang baik untuk kita mula menyesuaikan diri dengan tanggungjawab dan beban. Saudara-saudari, saya tak rasa ada tempoh 20 tahun. Kalau saya ada di kepimpinan wanita dan angkatan muda sekarang, antara persoalan paling utama yang saya akan tanya, kata pimpinan pemuda dan wanita, pemuda pula dah, aku ingat zaman angkatan muda. Kalaulah pimpinan angkatan muda dan wanita yang ada sekarang ini, soalannya begini, kalaulah katakanlah saudara-saudari akan mengambil alih kepimpinan parti dan negara dalam tempoh 10 tahun daripada sekarang, bersediakah saudara-saudari? Soalannya, kalau ada yang kata bersedia, Fad boleh tapak. Tak ada orang yang bersedia, tak ada orang yang bersedia sepenuh. Tapi kita sebagai sebuah organisasi, dan kalau kita pimpinan, yang kita boleh buat ialah kita boleh membina asas itu, kita boleh letakkan prosesnya, kita perlu tegas dan kadang-kadang kasar untuk memberi ruang kepada yang baru-baru yang berpotensi untuk membawa parti angkatan muda wanita ke peringkat yang lebih tinggi, supaya kita berlaku adil kepada rakyat kalau kita dapat mandat. Tadi masa saya kata saya nak lebih banyak calon, semua orang tepuk. Lepas saya sambung, semua orang diam. Jadi sebab itu, yang saya ingat, saya berharap perlu diberikan perhatian yang khusus lepas ini, ialah persoalan idealisme dan persoalan talent pipeline. Talent pipeline itu memerlukan kepelbagaian, memerlukan satu struktur yang sistematik, memerlukan banyak cabang-cabang dan platform, memerlukan penyesuaian bagi tugas dan cabaran yang berbeza-beza. Dalam keadaan sekarang, saudara-saudari terpaksa berdepan dengan cabaran yang besar untuk memenangi golongan muda. Business as usual is not an option. Saudara-saudari perlu cari jalan, dan sebahagian daripada jalan itu ialah dengan memastikan gerak kerja yang ditampilkan oleh tokoh-tokoh yang digilak, yang ada kesan kepada masyarakat. Jadi insya-Allah saya harap selepas kongres pada hari ini, tugas saya sebagai timbalan presiden, saya boleh bekerjasama dan menyelaraskan dengan pimpinan wanita dan pimpinan angkatan muda, supaya kita memberi fokus kepada talent pipeline ini, supaya kita berjaya menarik seberapa ramai lambakan bakat yang berbeza-beza untuk mendepani
kepimpinan gerakan di dalam wanita dan di dalam angkatan muda seperti mana kita bermula dahulu, supaya saudara-saudari menjadi rujukan dan contoh kepada sayap-sayap dan kumpulan muda yang lain dalam parti-parti lain, supaya keyakinan itu dibina bahawa Parti Keadilan Rakyat ini mempunyai satu kumpulan kepimpinan yang boleh melangkaui 30, 40, 50 tahun akan datang, yang bersesuaian dengan cabaran dan tugas mengikut masa yang ada. Saudara-saudari, kalau itu kita boleh buat dalam tempoh 2-3 tahun akan datang, sebenarnya sumbangan saudara-saudari adalah lebih besar daripada kami yang sudah sampai ke peringkat tinggal nak punch out mungkin 5-10 tahun daripada sekarang, kerana keadaan itu telah beralih. Saya sendiri contohnya, sebahagian besar daripada masa dan tenaga saya terpaksa dibebankan dengan masalah memperbetulkan ekonomi negara. Saya tahu tanggungjawab saya dalam parti dan kita akan cuba yang terbaik. Tapi itu masalahnya bila jadi menteri, kerana kita perlu juga memastikan bahawa kita berlaku adil kepada mandat dan juga tanggungjawab yang diberikan. Yang baiknya ialah itu sepatutnya membuka ruang yang lebih besar kepada pimpinan generasi baru untuk mengambil tugas itu. Dan dengan cabaran yang saudara-saudari ada, saya harap untuk mengekalkan kekuatan parti untuk tempoh-tempoh yang melangkaui daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim dan kami, generasi pertama yang mula tahun 1998-99 dahulu. Jadi saya nak tutup dengan sedikit pantun. Saya ada satu pantun je yang saya ingat, dan pantun ini saya ingat kerana dia juga diberikan yang menulis kepada saya ialah juga seorang pimpinan daripada Pemuda Keadilan Sejahtera. Kerana awal-awalnya itu pun saya memang tak pernah minat politik, dan bagi saya pada tahun 1998-99 dulu, misi kami satu saja, membebaskan Anwar Ibrahim. Lepas itu pada pandailah Anwar Ibrahim. Itu ayat kita orang dulu. Orang yang mula-mula sertai parti mesti ingat benda itu. Dulu misi kami mudah saja. Saya kat UK kan balik, tak apa, misi kita bebaskan Anwar. Lepas itu pada pandailah Anwar. Jadi dia tak mudah masa kami mula-mula dulu, kerana kita bukan orang politik. Kebanyakan daripada kita bukan orang politik. Nak masuk satu parti politik, nak cerita pasal pemilihan sebenarnya memang tak minat, sebab kita masuk nak bebas Anwar saja kan. Tapi jawapan sahabat saya, dia jawab dengan pantun. Pantunnya dia bermula pantunnya dalam bahasa Inggeris. Long ago I shot my bow, where it fell I didn't know. Much later in a huge great oak, I picked it up still unbroken. Bahasa Melayu, tepuk yang bahasa Melayu punya. Pantun itu adaptasi daripada satu tulisan seorang sastrawan Amerika Syarikat, Tringfellow itu. Diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu, ku layangkan panahnya ke udara, hilangnya jatuh entah ke mana. Nun jauh di kebun getah, bila ku ambil tak juga patah. Kita pun tak tahu makna lagi ni. Sebab bila saya dapat, saya pun tak tahu mana apa kena-mengena. Kawan saya jawab, orang muda kalau dia pegang kepada sesuatu, idealisme dia, wataknya itu ialah seperti satu anak-anak yang kukuh. Anak panah ni memang kena panah kata-kata, jauh
tak tahu jatuh ke mana. Tapi anak panah yang baik, iaitu anak muda, laki wanita yang baik, ialah jauh macam mana pun perjalanan dia, susah macam mana pun, bila dia jatuh itu, dia tak patah. Dia kekal, orang boleh ambil balik dan boleh guna. Itu cabaran saudara-saudari, dan saya harap perwakilan yang ada pada hari ini, saudara-saudari ambil semangat itu, bahawa kalaupun saudara-saudari rasa perjalanan ini panjang, jadilah anak-anak yang tak kekal, yang kekal tak patah. Ke mana-mana pun parti tembak saudara-saudari. Parti hantar ke kanan, saudara-saudari tak patah. Parti hantar ke kiri, bukan saja tak patah, saudara-saudari boleh menumpaskan lawan kita, insyaAllah. Jadi tepat 9.45 pagi, mengikut jadual saya kena berhenti 9.45 pagi. Jadi saya dengan ini, dengan doa saudara-saudari ada kesedaran dan mencari idealisme, ada wawasan baru, ada kreativiti baru, ada azam baru. Saya berdoa supaya keseluruhan perjalanan Kongres Wanita dan Angkatan Muda kali ini diberkati Allah, supaya dari kalangan saudara-saudari ini akan ada tokoh-tokoh besar negara di masa akan datang yang boleh menyambung apa yang telah dimulakan oleh Datuk Seri Anwar, yang sekarang ini cuba dimaknai oleh kita sekarang. Saya harap daripada kalangan yang di dalam dewan, yang menonton juga di luar, insyaAllah satu hari nanti saudara-saudari lah yang akan menjadi pimpinan besar dan tokoh pembawa pembaharuan dalam negara kita. Dengan doa dan hasrat itu, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan rendah diri melancarkan Kongres Wanita dan Angkatan Muda Keadilan bagi tahun ini. Sekian, saya Nandri Malakam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.